wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi pengajian tafsir kita. Masih lagi surah At-Tahrim, muka surat 561. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabi yujahidil kuffara wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhlan nar ma'ad dakhilin. Wahai Nabi, perangilah, berjihadlah ke atas orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahumun nar, dan tempat tinggal mereka itu adalah neraka Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk. Pentingnya pembersihan, penjagaan daripada kemukaan Allah SWT, yang mana itu menyebabkan azab api neraka. Jadi ayat ni, ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin, itu berhubung dengan orang-orang beriman ni mestilah bersama dengan Nabi SAW untuk berjihad. Dan ayat ni, kalau kita tengok, dia bermula dengan ya ayuhan nabi, seperti mana ayat yang pertama, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Jadi wahai nabi yang pertama tu, teguran Allah SWT kepada Nabi SAW. Mengapa? Nabi itu kerana kasih kepada isteri dia, dia mengharamkan benda yang halal kepada baginda. Jadi nanyalah, mana tak maknanya itu seolah-olah menyempitkan rahmat Allah. Sebab Allah Ta'ala menghalalkan benda-benda yang halal ni, ini adalah rahmat yang besar kepada manusia. Dan bila dia mengharamkan sesuatu daripada sesuatu, maka itu adalah satu pasti ada kebaikan, nak elak daripada mudarat. Kemudian ya ayuhan nabi ni dah. Jadi kalau kita kata ya ayuhan nabi yang pertama tu, janganlah semata-mata kasih kepada isteri kita mengharamkan apa yang halal. Jadi ya ayuhan nabi di ujung ni, di ujung surah, ataupun ya ayuhan nabi yang kedua ni, untuk memberitahu kepada Nabi cara nak mendapat redha Allah. Redha Allah Tuhan nombor satu. Redha, kita nak kesenangan isteri kita, nak menggembirakan hati dia, tu memang benda yang fitrah, semula jadi. Tapi hak pentingnya kepada Nabi dan juga kepada orang beriman ni adalah untuk mencapai redha Allah Ta'ala, iaitu dengan cara berjihad. Dengan cara berjihad terhadap dua golongan. Yang pertama orang kafir, yakni orang yang menentang Islam dengan cara terbuka. Dan yang kedua golongan munafik, yang secara senyap-senyap, secara tersembunyi merancang kejahatan untuk terhadap orang-orang beriman. Jadi sebuah negara dia tak boleh ada dua ni. Tidak boleh ada penentangan daripada orang kafir secara terbuka. Kalau orang kafir itu menentang orang Islam dengan cara terbuka, maka tindakan perlu dia. Kenapa? Kerana mereka ni duduk dalam negara Islam, mereka buat kacau, mereka khianat. Jadi pengkhianatan mereka tu nyata terhadap negara Islam, terhadap Nabi SAW. Sebab apa? Sebab mereka buat pakatan dengan golongan musyrikin Mekah. Jadi Nabi SAW diarah supaya berjihad menentang orang-orang kafir. Maknanya orang yang menentang Islam secara terbuka, begitu juga kafir yang menentang secara senyap-senyap. Cuma bila sebut jihad di sini, jahidil kuffar, jihad di sini dia disebutkan secara mutlak. Jihad dengan cara mana? Jadi jihad ni dia ada dua. Satu jihad dengan lisan, satu lagi jihad dengan sinan, ataupun jihad dengan hujah, satu lagi jihad dengan pedang. Mana perang? Jihad perang dengan jihad berhujah. Wajadilhum billati hi ahsan, dan berdebat
timur, dia akui. Lepas daripada kita menegakkan hujah, kita bentaikan hujah-hujah kita pada mereka, kalau mereka tak saya beriman, lah gilah. Asalkan mereka tidak menentang, tidak kena guna pedang. Jihad dengan pedang dan juga jihad dengan lisan, dengan sinan, dengan pedang, dan jihad dengan lisan, dengan hujah. Jadi masing-masing tu dia ada kontak dia. Al-Quran itu sendiri mengandungi dalil-dalil ajak supaya manusia berfikir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Furqan, fala tuti'il kafirina wajah, tunduk kehendak orang kafir yang tekan kamu, sebaliknya hendaklah kamu berjihad terhadap mereka tu bihi, yakni dengan Al-Quran. Mana baca Quran pada mereka supaya mereka timur. Kita tak boleh nak berjihad dengan mereka dengan cara perang, pedang. Sebab apa? Sebab dalam negara Islam, orang tu mengaku Islam walaupun batin dia kufur, kita tak boleh bunuh dia. Sebab barang dalam hati ni barang yang tersembunyi. Jadi itu akan menjadi modal kepada pihak musuh. Dia akan kata, tengok Muhammad tu bunuh orang dia sendiri. Padahal dengan mereka jangan bagi muka. Jadi sebab apa jangan bagi muka kepada mereka ni? Sebab terbukti dah dalam sejarah banyak pengkhianatan yang telah dibuat oleh orang kafir. Mana zaman Nabi SAW berada di Mekah, era Mekah dulu, Nabi di pulau, Nabi diseksa, siapa apa juga untuk tidak membenarkan ada jual pokok Bani Mustalik, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Itu semua contoh-contoh Yahudi yang telah khianat dan Nabi mengambil tindakan keras terhadap mereka. Begitu juga tindakan keras terhadap orang, sebab Allah Ta'ala kata walau kun tafazzan ghalizal qalbi lam faddu, terhadap mereka akan lari meninggalkan kamu. Jadi Nabi diarah untuk berlembut, bercakap lembut dengan orang beriman. Jadi memang sifat Nabi dan juga sikap sahabat ni kepada mereka, tapi mereka tikar ke belakang. Jadi Allah SWT memberi peringatan kepada Nabi, berwaspada terhadap mereka dan hendaklah kamu bersikap keras terhadap orang munafik, sebab mereka ni tak lagi maklumat tentang negara, benda-benda sulit dia tahu juga. Sebab apa? Sebab tu lelaki dia Perdana Menteri, Presiden. Begitu juga para sahabat hak duduk sekitar Nabi. Mereka bersama dengan Nabi, Abu Bakar, Umar. Jadi Nabi ni dia sentiasa bermusyawarah dengan sahabat dia. Jadi adalah benda, bila mesyuarat, adalah benda-benda sulit tu. Jadi benda sulit tu rahsia. Jadi tidak benda tu kena beritahu. Sebab nak mesyuarat. Nak mesyuarat. Jadi mesyuarat tu sendiri amanah, tak boleh khianat. Sifat orang munafik, wa idza tumina khana. Sifat orang munafik ni Allah Ta'ala, Nabi telah beritahu alamat dia kepada orang beriman. Dengan syaitan-syaitan mereka, itu munafik zaman Nabi. Jadi Allah SWT sebut rahsia. Lepas tu ada pula lepas pada ni kita baca ayat tentang Nabi, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut yang khianat. Mana adalah rahsia tu. Rahsia pemimpin itu dia bocor kepada pihak lain, pihak musuh. Maka sebab itulah Nabi perlu bersikap keras terhadap mereka. Dan ayat ni juga, jadi bila Allah Ta'ala arahkan benda ni, jihad kepada orang kafir, orang munafik ni, orang munafik, orang kafir ni, dia mari rasa gerung lah. Sebab tindakan akan diambil terhadap mereka di dunia lagi. Seperti mana ayat yang ke-8 pun ni dah.
Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum. Ayat yang ke-7. Wahai orang-orang kafir, tidak diterima sebarang alasan daripada kamu hari ini, maknanya hari kiamat. Itu ancaman untuk mereka di hari kiamat. Ayat ni pula ancaman untuk mereka di dunia, maknanya Nabi akan ambil tindakan. Nabi sebagai ketua negara yang diarah supaya berjihad akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam. Perumpamaan perbandingan kepada mereka tu tentang isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh, dua kata. Dan ada dua contoh lagi, iaitu isteri Firaun. Contoh di sini sangat penting lah. Sangat penting Allah SWT sebut pada kita sebab dia berkait dengan rumah tangga, dia berkait dengan keluarga, dia berkait dengan sifat amanah, sifat khianat. Jadi isteri, maknanya di bawah penjagaan dua orang hamba Nabi Nuh, Nabi Lut. Fakhanatahuma, tetapi mereka berdua telah berkhianat terhadap suami masing-masing. Jadi bentuk khianat ni macam-macam lah tafsir yang diberikan oleh ulama. Tapi Quran dia tak sebut pada kita bentuk pengkhianatan tu. Tapi maknanya mereka ni tidak beriman lah. Maknanya paling apa, bila mana suami mereka berdakwah kepada orang kafir, dah orang kafir tu hampir nak beriman, maka isteri dia cerita kita rumah tu, dah dan masjid tak tahu perangai suami dia kata suami dia gini dah. Jadi dakwah Nabi Nuh dan juga dakwah Nabi Lut itu sebenarnya disekat oleh isteri masing-masing. Mana tak selain tidak dengan perbuatan ataupun akhlak isteri masing-masing. Jadi perbuatan khianat ni tidak disebutkan. Ada juga ulama yang menyebut perbuatan khianat isteri Nabi Lut ni, dia memberitahu kalau ada tetamu Nabi Lut pok lawa-lawa comel-comel mari kat Nabi Ibrahim dulu, pok saudaranya kepada Nabi Lut. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ni ya pok saudara, anak saudara. Jadi untuk menghancurkan kaum Nabi Lut ni, malaikat ni dia pergi dulu rumah Nabi Ibrahim, seperti yang kita baca. Mana nak menegakkan hujah, nak menyempurnakan hujah. Mana yang memang pok ni tak boleh gida, memang kemaruk dengan lelaki, tak boleh gida, tak nampak, tak nampak perempuan tu. Tengok perempuan pun tengok daun kayu, pok kaku, tak ada rasa. Nak pada lelaki juga. Mana cek lah, maknanya memang betul-betul mereka ni kekal berterusan dengan seks luar tabi'i. Mana pada detik-detik terakhir pun, walaupun telah diberi ancaman, walaupun pada ketika itu Nabi Lut berdebat dah, mu jangan malu aku. Nabi Lut kata pada popok ni mari rumah dia tu, wala tukhzini fi dhaifi, janganlah kamu memalukan aku di hadapan tetamu ni. Maknanya malu aku ni mu buat lagu ni. Dia apa, malaikat mari dalam bentuk ia lawa pada ketika tu untuk menyempurnakan hujah lah. Semacam mata-mata kan. Spy ni dia nak pecah ni pakai dada. Jadi dia duduk sekali, dia buat kaya sepuluh lain kaya juga. Dia buat lolok nego dada sepuluh lain juga lah. Nak suruh boh dada tu percaya ke dia. Rupanya dia SB. Kalau dia buat juruh gitu, dia ni tak panggil dia join, tapi dia boleh join dia. Maknanya untuk tangkap, untuk membinasakan satu kaum, satu kumpulan yang sesat ni, malaikat pada waktu itu berupa seperti apa yang mereka nak juga, untuk membuktikan bahawa ni mereka ni memang layak dihancurkan. Jadi isteri Nabi Lut khianat, begitu juga isteri Nabi Nuh khianat. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, dan tidak berguna kepada mereka itu
Maknanya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu tidak dapat menyelamatkan mereka berdua daripada azab Allah sedikit pun. Makna tak boleh nak tupai. Walaupun mereka berdua ni isteri kepada Nabi, orang soleh. Tak. Quran tak sebut Nabi ni. Quran sebut orang soleh. Bukan kata Nabi Nuh dengan Nabi Lut ni tidak Nabi. Tak, memang Nabi. Cuma sebut soleh ni sebab orang soleh ni semua orang boleh jadi orang soleh belaka. Kita ada ni semua boleh jadi orang soleh belaka. Nak jadi Nabi tak boleh. Jadi Allah Ta'ala sebut hamba-hamba kami yang soleh. Maknanya peringatan kepada semua isteri-isteri bahawa mereka kalau tu lelaki alim setara mana pun, soleh setara mana pun, kalau mereka sendiri tidak dapat ikut, tidak dapat beriman, beramal soleh seperti mana yang dikehendaki oleh Allah SWT, isteri tadi tak boleh nak tupai suami, tak boleh. Jadi masing-masing kena fikir atas diri sendiri lah. Sebab itulah kalau kita ingat ayat yang ke-6 tu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Maknanya kamu sendiri kena jaga diri kamu juga kena fikir, kena memperingatkan kepada ahli keluarga kamu supaya mereka ni beriman dan beramal soleh, bertakwa juga. Sebab lepas daripada kita yak dia, serah pada dia lah. Lepas pada tu tak boleh nak agak apa dah. Jadi isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh ni, dia tak boleh nak tupai. Tupai atas nasab, tupai atas sebagai isteri kepada orang soleh, tak boleh nak tupai. Jadi masing-masing. Jadi Allah Ta'ala kata di sini, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Perhubungan mereka, kaitan mereka, pertalian antara mereka dengan Nabi itu tidak berguna pada mereka. Sebab itulah ayat ini memberi peringatan kepada kita bahawa soal iman dan amal ni adalah soal yang masing-masing kena bertanggungjawab. Kena bertanggungjawab, kena usaha sendiri. Cuma kita sebagai penjaga ni, kita sebagai suami ataupun kita sebagai bapa, kita sebagai ibu, kena pesanlah pada anak-anak kita. Lepas kita pesan, hak baki tu terserah kepada dia lah. Mana tak boleh nak tupai, tak boleh kata aku tak apa tu lelaki alim, aku tak apa ayah aku alim, aku tak apa ayah aku orang soleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab bila tali tu putus, dah, tali iman tu putus, tali takwa tu putus, tak boleh nak sambung. Jadi kita ni kena ada hubungan dengan Allah, dengan Nabi, dengan Islam, dengan agama kita ni melalui iman dan amal lah. Itu tali yang menghubung kita. Keimanan kita pada Allah Ta'ala, kita ikut sunnah Nabi, cara Nabi, itulah yang menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi tak boleh nak tupai. Apatah lagi kita nak tupai orang yang bukan suku sakak kita. Tak apa tu iman kampung kita ada, tak apa tu keturunan Nabi yang ke-33 kita nak tupai dia, tak boleh. Jadi masing-masing kena fikir. Jadi bahagian ayat ni dia ada kaitan dengan ayat yang ke-6. Jadi seseorang tu kena fikir. Dia kata tak apa, kita ni nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kita ni anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Allah. Jadi tak apa ya, kita buat gapo pun tak apa. Jadi Quran dedah ke perangai Yahudi ni banyak. Banyak perangai Yahudi Quran dedah. Antaranya mereka ni agak. Mereka kata wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kita kalau duduk dalam neraka ni, sebab mereka kata kita ni, mereka berbangga Bani Israel, anak cucu Nabi Yaqub. Israel tu asalnya Nabi Yaqub, gelaran Nabi Yaqub Israel. Tapi mereka ni nak tupai nama. Jadi mereka tupai nama. Jadi mereka
menganggap bila kita ni menisbahkan diri kita kepada Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Musa, automatik selamat. Sebab itulah Allah Ta'ala kerat lalu Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Lepas tu hak kamu ni kamu akan dapat atau hak kamu usaha. Jadi hak usaha mereka tu mereka dapat, kamu tidak akan dapat daripada usaha mereka. Kamu hanya dapat daripada gini tu tupai. Tak boleh buat gitu. Ada orang ni dia buat ngatik 40 malam lah, tak tahu apa kali malam Jumaat, panggil budak-budak tahfiz, tapi dia lagu tu pakai skop, tak pakai tudung. Ni ayah kita, warga kita lah kena bersungguh-sungguh untuk berdoa untuk mereka telah mati ni. Ada Allah Ta'ala pelihara isteri Nabi itu, walaupun mereka tidak beriman, Allah Ta'ala pelihara daripada fahsyak. Hadis isteri Nabi Sulaiman kata, la atufanna lailah, malam ni aku nak jajak bini aku ni ada berapa, 90 orang, 90 ke 70, aku nak jajak malam ni. La atufanna, jajak ni mana pergi pasal-pasal lah. Patu sebab dia bernazar kalau boleh handak ni tak, tidak boleh menumpai atas amal dan iman orang lain, kena berusaha sendiri. Kemudian wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat pada Allah. Jadi contoh dari sudut mana? Dari sudut kalau orang beriman tadi dia dalam lingkungan kufur, dia dapat jaga iman dia, maka itu adalah perkara yang besar. Cuma dalam syariat kita ni tak boleh lah, kalau orang tu beriman tu lelaki kafir, dia kena fasah dah lah. Tidak boleh berlainan agama. Indonesia ni gapo tak ada belaka. Ada seorang profesor tu dia tulis Quran, tapi dia liberal. Indonesia ni banyak dia punya khapoh-khapoh dia tu pak ni dah. Kalau kita ambil soto bakso tak apa, ni cara faham agama. Rosak kita kalau kita faham cara agama mengikut popok. Jadi di sini isteri Firaun ni orang walaupun duduk dalam lingkungan suami yang kafir menteri wa najini min Firaun, selamatkanlah aku daripada Firaun dan amalannya. Ini menandakan dia ni berlepas diri. Dia sebagai mukminah yang salihah, dia tidak bersetuju kaum yang zalim. Maknanya koncu-koncu Firaun lah, tentera-tentera Firaun. Jadi contoh yang ditunjukkan Asiyah ni isteri kepada Firaun, maknanya walaupun dia duduk dalam persekitaran yang penuh dosa, persekitaran yang penuh dengan penindasan kezaliman, dia redha. Wana jin itu maknanya dia berlepas diri daripada segala tindak tanduk Firaun. Dia tidak terlibat. Jadi maknanya bercanggah lah. Maknanya keadaan yang sangat berbeza. Nabi Lut, Nabi Nuh, bini dia khianat. Orang ni dia anak akak Firaun, Nabi Musa. Tapi lain tak boleh, Allah Ta'ala tak benarkan Nabi Musa tu duduk dalam suasana istana Firaun. Sebab itulah buat aku cerita sanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan kami buat contoh Maryam, anak perempuan kepada Imran, yang telah memelihara maruah dirinya.
Mana hang ni pun jadi contoh juga. Maryam ni contoh lagu mana? Contoh walaupun dia duduk dalam suasana yang baik, dilingkungi Imran tu, Maryam binti Imran, ayah dia Imran. Imran ni adik-beradik kepada Nabi Yahya. Bila mana sebab Imran ni maka dia menunaikan juga nazar dia, jadi dia letakkan juga Maryam tu beribadat kepada orang lain. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang orang beriman, dia kena berusaha sendiri. Jadi Maryam ni pun berusaha sendiri juga, menjaga maruah diri dia. Walaupun dia dilingkungi oleh orang-orang soleh, nabi-nabi, dia tetap dalam keadaan taat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala taat. Jadi bila dia membuktikan, dia menjaga maruah diri dia, dia sentiasa taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala pilih dia untuk menerima amanah. Amanah lagu mana? Dia kata, mu aku yang nak ni aku tak say. Ada bahawa dia ni benda yang dinazarkan, lah seorang yang dinazarkan oleh keluarga dia, jadi dia menyempurnakan. Dia menyempurnakan dan dia tetap taat kepada Allah SWT. Maka sebelum melahirkan tu ni pelik dah ni, kerana ni duduk ke hujung kota, beranak situ. Jadi dia telah membuktikan wasaddaqat bi kalimati rabbiha, dia telah membuktikan benar kalimah-kalimah Tuhannya. Mana segala ketetapan Allah SWT dia percayai. Dia terimalah bahawa dia ni anak yang dinazarkan. Dia terima bahawa dia terpaksa mengandungkan Isa. Dia terima bahawa dia melahirkan Isa ni tanpa ada suami. Dia terima, dia redha. Wasaddaqat bi kalimati rabbih wa kutubih. Dia membenarkan kitab-kitab Allah dan terbukti wa kanat minal qanitin. Maryam itu daripada orang yang taat. Maknanya di sini sifat taat, kepatuhan dan juga amanah. Sebab itulah kita baca baru ni, kalau Nabi menceraikan isteri-isteri dia, Allah Ta'ala boleh tukar untuk Nabi ni bini-bini yang lain. Yang mana bini-bini dia ni Allah Ta'ala boleh bagi dalam keadaan seorang muslimat, mukminah, qanitat, taibat, abidat, saihat, sayyibat, wa abkara. Jadi Maryam pun ada ciri itu juga. Ciri taat, qanitat. Dan hak penting besarnya amanah. Jadi bahagia ayat ni mengingatkan kepada isteri ni, dia kena jadi macam Maryam, seorang yang amanah. Dia jaga tu amanah. Kalau orang kita lah ni, anak ni dia gugur dah ni, dia gugur dah. Macam kalau setengah orang tu suami yang mati, dia ngandung, dia tak say. Masa dia ada tak apalah, kita beranak lah. Dia tak ada ni kita gugur lah. Ada orang lagu tu, orang putih. Tapi Maryam jaga amanah. Jadi amanah-amanah yang Allah Ta'ala letak atas dia sempurnakan. Maka itu menjadi tauladan kepada orang beriman supaya menjaga amanah, amanah agama. Jadi surah Tahrim ni walaupun nama dia tidak boleh mengharamkan benda halal, tapi di sebalik ni dia ada banyak perkara. Amanah jaga rahsia. Sebab rahsia ni, kalau kata rahsia Nabi, rahsia negara lah, rahsia negara Islam. Jadi orang yang dekat dengan pemimpin negara, macam bini dia, sahabat-sahabat dia, kena jaga rahsia dengan seperti Maryam, yang menjaga amanah Allah SWT, rahsia Allah SWT. Jadi surah At-Tahrim itu kajian Nabi, pemerintah Nabi. Ini hak pemerintah.